Bismillah. Bismillah, kita mulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Menyambung kembali muzakarah kitab Mutammimatu al-Ajrumiyah. Kita dah sampai pada kata musannif wasani, dan yang kedua. Iaitu yang kedua daripada perkara yang menasabkan fa'il mudhari'. Jadi yang pertama sebelum ni kita bincang huruf yang memansubkan fa'il mudhari' tanpa perantaraan an. Contohnya an itu sendirilah, uridu an azhaba ilal hammam. Jadi azhaba jadi baris atas sebab an itu sendiri. Kemudian apa lagi? Idzan. Idzan. Kemudian kai. Kemudian lan. Kai berkai al-masdariyah. Jadi itu huruf-huruf yang memansubkan fa'il mudhari' tanpa perantaraan an. Hari ini kita nak masuk huruf-huruf yang memansubkan fa'il mudhari' tapi dengan perantaraan an masdariyah itulah. Jadi disebut dalam kitab kita, wasani ma yansibul mudhari'a bi idmari an ba'dahu qisman, ma tudmaru an ba'dahu jawazan wa ma tudmaru an ba'dahu wujuban. Adapun bahagian kedua ialah ma yansabul mudhari'u ataupun ma yansibul mudhari'a, huruf-huruf yang memasukkan fa'il mudhari' bi'idmari an, tapi dengan disimpannya an selepas daripada huruf-huruf tersebut, maka ianya ada qisman, dua bahagian. Dua bahagian tu kalau kita pandang pada sudut wajib idmar, iaitu wajib simpan an, ataupun jawaz al-idmar, harus simpan an, sekira-kira boleh dizahirkan. Maka keluar dua lah. Yang pertama ialah ma tudmaru an ba'dahu jawazan, huruf-huruf yang disimpan an selepas daripada huruf-huruf tersebut secara jawazan, harus. Maknanya kalau kita nak zahirkan an dalam al-kalam, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah pada sudut lughah lah, pada sudut ilmu nahwu tu tak ada masalah, boleh. Wa ma tudmaru an ba'dahu wujuban. Yang kedua ialah huruf-huruf yang diidmarkan an selepasnya, iaitu selepas huruf-huruf tersebut wujuban, secara wajib. Dengan makna kalau kita zahirkan an, dianggap sebagai telah melakukan kesilapan menurut undang-undang ilmu nahwu. Begitu. Fal awwalu khamsatun. Maka yang pertama ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama kat sini maknanya huruf-huruf yang menasabkan fa'il mudhari' dengan perantaraan an. Dan an tu pula harus
disimpan. Maknanya kalau nak zahirkan dalam kalam boleh. Jenis lagu tu ada 5. Ada 5 huruf. Yang pertama wahya lamu kai. Lamu kai, lam kai. Lamu kai. Dia orang kat luar tu. Orang kat luar. Anda bijak tak tahu. Lamu kai. Lamu kai apa? Kai ta'liliyah. Boleh? Lamu kai ni li lah, li. Jitu ilal madrasati li ata'allama. Aku datang ke sekolah li ata'allama, untuk belajar. Li tu kita panggil lamu kai. Nama dia ialah lamu kai. Musammannya ialah li. Sebab apa lam tu, li tu nama dia lamu kai. Sebab lam tu, li tu tak, function dia macam kai. Maknanya macam kai. Kai sebelum ni makna dia apa? Kerana, untuk. Jadi li ni pun sama. Functionnya sama macam kai sebelum ni. Oleh sebab itu dinamakan lamu kai. Tu. Boleh? Jadi kita diberi pilihan lah. Kita nak sebut jituka kai azuraka, ataupun kita sebut jitu ilal madrasati kai ata'allama. Aku datang ke sekolah untuk belajar. Ataupun kita sebut jitu ilal madrasati li ata'allama. Kita nak guna kai boleh, kita nak guna lamu kai pun boleh. Li ata'allama. Maknanya sama. Boleh? Dan dianggap juga sebagai lamu kai, iaitu lamu ta'lil. Lamul aqibah. Lamul aqibah. Contohnya ayat Quran sebut faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Maka telah mengutip oleh keluarga Firaun akan Nabi Musa, tu Nabi Musa, untuk dijadikan Nabi Musa itu bagi mereka musuh dan sebagai musuh, dan juga sebagai satu orang yang akan menyedihkan keluarga Firaun. Jadi lam kat situ liyakuna tu, ni dalam syarah ni. Dalam syarah apa nama Al-Fawaqih Al-Janiyah. Lam kat situ kita nama dia ialah lamul aqibah. Lamul aqibah. Asalnya dia begini. Asalnya lam tu lamu ta'lil juga. Sebab tu dia memasukkan fa'il mudhari' liyakuna. Asalnya yakunu jadi yakuna. Tapi bila tengok makna tak sesuai lah lam tu, kita nak sebut lamu ta'lil. Sebab apa? Sebab keluarga Firaun bila dia ambil Musa tu, Nabi Musa, bukan tujuan nak jadikan Nabi Musa tu sebagai musuh mereka ataupun sebagai hazanan, seorang manusia yang menyebabkan mereka jadi sedih. Tak. Dia ambil tu tujuannya apa? Nak jadikan qurratu a'yun, sebagai penyejuk mata bagi keluarga Firaun. Tak. Cumanya bila ambil dengan tujuan nak jadikan qurratu a'yun, tak. Tapi yang jadinya sebaliknya. Tapi yang terjadilah sebaliknya. Iaitu apa? Firaun tu, Nabi Musa tu jadi aduwan wa hazana. Jadi musuh kepada Firaun, dan juga jadi satu orang yang menyedihkan Firaun itu sendiri. Jadi lam tu disebut lamul aqibah. Asalnya lamu ta'lil. Tapi dia ubah nama kerana meraihkan makna ini, dia ubah nama jadi lamul aqibah. Kalau nak terjemuh lamul aqibah ni, dia akan jadi gini lah makna dia. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Maka telah mengutip oleh keluarga Firaun akan Nabi Musa. Akibatnya ialah gitu, liyakuna lahum. Akibatnya ialah Nabi Musa tu menjadi musuh kepada mereka dan menyedihkan mereka. Gitu. Tak boleh kita sebut lam tu lamu ta'lil, lepas tu kita pun bagi makna keluarga Firaun kutip Nabi Musa, tujuannya apa? Nak jadikan Nabi Musa tu musuh mereka. Sebab keluarga Firaun bukan kutip untuk jadikan musuh, tak. Tapi akibat
daripada kutip tu akhir sekali jadi musuh kepada mereka. Gitu. Baca atas tu. Fal awwalu khamsatun wa hiya la mukainahu wa umirna linuslima li rabbi alamin. Dan kami diperintahkan supaya linuslima li rabbil alamin, supaya kami menyerah ataupun menyerahlah kepada Tuhan sekalian alam. Boleh? Itu ayat Quran lah tu. Kalau nak mudahnya kita ambil contoh biasalah. Tak pening kepala nak faham makna dia tu. Ayat Quran ni kadang kena tengok 2-3 kali lah kitab tu. Sebab Quran ni sebelum selepas tu kena faham belaka. Walau kita boleh terjemah, walau tak dia punya makna tu tak berapa kemas molek lah. Sekadar terjemah bodoh gitu boleh, tapi makna secara jelas tu mesti dengan pengetahuan dan kefahaman ayat sebelum ayat selepas. Jadi macam contoh yang saya bagi tadi lah, jitu ilal madrasati li'ata'allama ataupun jitu ilal hammami li'aqdiya hajati, aku datang ke tandas li'aqdiya hajati, untuk aku qada hajat aku. Boleh? Jadi lam tu kita panggil lam mukai. Okey. Yang kedua wal wawu wal fa'u wa thumma wa au al-'atifatu 'ala ismin khalisin laysa fi ta'wilil fi'li. Okey, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima ialah huruf waw yang dipanggil sebagai wawul atfi, wawul ataf, fa'ful ataf, thumma, kemudian dan juga au. Dan kemudian dan juga au. Boleh. Jadi yang kedua yang memasukkan fa'il mudhari' dengan perantaraan an yang tudmar jawazan ialah apa? Waw. Yang ketiga fa, yang keempat thumma, yang kelima au. Semua tu al-atifat, mana semua tu huruf ataf belaka tu. Semua tu huruf ataf dan mereka tu atifat, dan mereka tu ataf kepada apa? Ala ismin khalis, ke atas isim yang khalis, iaitu isim yang pure. Laisa fi ta'wilil fi'il, isim yang pure yang bukan isim itu ditakwilkan dengan fi'il. Boleh. Di isim yang ditakwilkan dengan fi'il ni macam isim fa'il. Contoh ad-daribu, maknanya alladhi yadribu. Tak, kita takwilkan dengan fi'il. Al-madrubu isim maf'ul, maknanya alladhi yudrabu, yang dipukul. Ad-daribu, yang memukul. Alladhi yadribu. Al-madrubu, yang dipukul. Alladhi yudrabu. Tu isim-isim yang ditakwilkan dengan fi'il. Isim yang bukan ditakwilkan dengan fi'il ni anfun, batnun, perut, lisanun, lidah, pakaian, benda-benda yang bukan isim fa'il, isim maf'ul. Jadi kat sini waw, fa, thumma dan juga au bila diatafkan ke atas isim yang khalis, isim yang pure, yang bukan ada padanya ta'wilul fi'il, maka ketika itu dia akan jadi apa? Dia akan jadi nasibun, satu huruf yang menasabkan fi'il mudhari' tapi dengan perantaraan an lah. Tu. Kita baca je mudah-mudah. Nahwu qawlihi wa lubsu aba'atin wa taqarra aini. Wa lubsu aba'atin wa lubsu tu dan pemakaian aba'ah tu jubah. Wa taqarra aini, dan sejuknya mata aku. Gitu makna dia. Boleh? Jadi walu bisu'aba'atin wa tu waw tu wawul ataf tu. Tak. Lepas wawul ataf tu wa taqarra, kita baca bagi atas. Sebab apa? Sebab yang pertama waw itu wawul ataf dan diataf kepada satu isim yang laisa fi ta'wilil fa'il, iaitu lubsu. Bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul.
Oleh sebab itu wa taqarra, dia jadi wa taqarra aini, dan pemakaian jubah dan sejuknya mata aku. Gitulah terjemahan mudah-mudahnya. Boleh? Faham tak ni? Kau pening dah? Benda. Jadi wa taqarra tu mansub sebab apa? Sebab ada an yang mudmaratan jawazan. Asalnya wa an taqarra. Dan kita sebut wa an taqarra pun tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab kat sini an tu boleh dizahirkan. Okey. Kenapa pula diletak an tu? Kalau tengok bawah tu dia tulis apa rahsia dia. Hilang dah rahsia dia, hilang dah. Rahsianya ialah supaya kita ataf isim ke atas isim. Tadi walu besu abaatin tu, lubusu tu isim. Wa taqarra tu fi'il. Tak syamil lah fi'il ataf kepada isim. Yang moleknya fi'il, isim. Jadi kat sini wa taqarra dibagi ke atas dalil kepada ada an sebelum. Tak. Maka bila an masuk pada taqarra, bolehlah ditakwil menjadi isim. Tak, an masdariyah dengan taqarra dengan fi'il boleh ditakwil jadi isim. Bila boleh ditakwil menjadi isim, maka walu besu tu isim, wa qurratu aini pun isim. Akhir sekali jawapannya ataupun keputusannya, isim diatafkan kepada isim. Jadi dia nak lari daripada apa? Daripada ataf fi'il ke atas isim lah. Dia nak ataf isim ke atas isim. Itu satu. Yang kedua, qawlihi laula tawaqqu'u mu'tarin fa urdiyahu. Laula tawaqqu'u mu'tarin fa urdiyahu. Dan kalau tidak mengharapkan laula, dan kalau tidak mengharapkan, nak terjemah lagu mana ni? Mana makna secara ringkas tadi? Apa terjemah lagu mana ni? Laula tawaqqu'u mu'tarin, kalau tidak mengharapkan. Allah tawaqqu'u syai' tarajji husuluh. Tawaqqu'u tu maknanya tarajjil husul. Kalau tidak mengharapkan berlakunya, mu'tarin tu maknanya orang yang mengiktiraf benda yang baik kita nak buat. Kalau tidak mengharap berlakunya i'tiraf perkara yang baik, kalau tidak berharap, kalau tidak susah nak terjemah lagu mana ni? Laula tu kalau tidak mengharapkan berlakunya kritikan daripada seseorang ke atas kebaikan yang kita nak buat, fa urdiyahu, maka aku akan meredainya. Gitulah lebih kurang. Kena tengok balik syair. Okey, ala kulli hal kita nak tengok syahid je ni. Tengok syahidnya pada apa? Pada laula tawaqqu'u mu'tarin fa urdiyahu, fa urdiya. Urdiyahu. Boleh. Jadi bagi atas urdiya, sebab apa? Ada fa tu faful atif ataupun faful al-ataf, huruf ataf lah. Ataf kepada apa? Ataf kepada tawaqqu'u. Tawaqqu'u tu pula isim yang khalis. Tak. Bukan isim yang fi ta'wil fa'il. Maka jadilah bagi atas fa urdiyahu, ada an yang memasukkan urdiyahu.
Qawlihi, seterusnya, inni wa qatli Sulaikan thumma aqilahu. Ini sesungguhnya aku dan membunuhnya aku akan Sulaikan. Sulaikan tu nama orang. Thumma aqilahu. Kemana? Thumma aqilahu. Aduh, ya Allah, letih maknanya. Mana maknanya hilang kat mana pula dah. Al-lughah. Aqilahu min aqaltul qatila wa a'taitu diyatah. Aqilahu ni maknanya apa? Diambil daripada aqaltul qatil. Wa a'taitu diyatah, maknanya apa? Aqaltuhu ni maknanya aku bagi dia. Aku bagi dia. Bila seseorang tu bunuh seseorang, orang yang pembunuh tu kena bayar dia. Jadi kat sini maksud dia apa? Ini sesungguhnya aku wa qatli, dan pembunuhan aku akan Sulaikan nama orang. Thumma aqilahu, kemudian aku bayar dia. Thumma aqilahu, kemudian aku bayar dia. Bayar dia lah dia. Pampasan. Aku bayar dia kepada Sulaikan tu lah. Keluarga Sulaikan. Boleh. Jadi kat sini thumma aqilahu. Thumma tu memaksudkan aqilahu dengan perantaraan an. Sebab apa? Thumma ni huruf ataf dan diataf kepada isim yang khalis, iaitu qatli. Boleh? Tu. Faham tak? Dan qatli tu ialah isim yang khalis tadi. Wa qawli ta'ala aw yursila rasulan. Ini contoh bagi aw pula. Aw yursila rasulan. Ini ayat penuh dia apa? Dalam Fawaqih Janih disebut ayat penuh dia. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula. Dan tidak adalah bagi manusia itu bercakap oleh Allah dengannya, iaitu dengan manusia itu, melainkan dengan wahyu ataupun melalui belakang hijab ataupun dengan mengutuskan rasul. Jadi au yursila rasulan itu yursila maksud disebabkan an mudmaratan jawazan. Tak. Sebab apa? Sebab au tu ialah huruf ataf dan dia ataf ke atas satu isim yang khalis. Khalisun fi makna al-fi'l. Tak. Khalis daripada makna fi'il. Ataf kepada apa? Ataf kepada wahyan. Jadi wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan. Wa ma kana li basharin, dan tidaklah ada bagi manusia bercakap oleh Allah dengan mereka, berkata-kata oleh Allah dengan mereka, melainkan dengan wahyu, aw min wara'i hijab, ataupun melalui balik tabir, belakang hijab, au yursila rasulan, ataupun dengan apa? Dengan mengutuskan rasul. Nak tahu makna lebih lengkap tu kena tengok tafsir lah. Saya bukan terang tafsir ni. Kita nak bahas pada sudut nahwu je. Jadi au yursila atau kepada wahyan. Sebab itulah yursila jadi yursila, tak jadi yursilu gitu. Jadi bila kita sebut khalis, tadi kita sebut apa dalam matan? Wal wawu wal fa'u wa thumma wa au al-atifatu ala ismin khalisin. Tak. Waw ataupun fa ataupun thumma ataupun au yang diatafkan kepada isim yang khalis, maka ketika itu dia akan memansubkan fa'il mudhari' dengan perantaraan an. Maka kita fahami kalau waw, fa, thumma, au ataf kepada satu isim yang tidak khalis, maknanya isim yang fi ta'wilil fi'il, maka ketika itu kita tak bacalah dengan
nasab, malah kita baca dengan rafa'. Contohnya apa? Contohnya disebut dalam Al-Fawakih Al-Janiyah karangan Al-Imam Abdullah Al-Fakihi, at-ta'iru fayaghdibu Zaidun az-zubaba. At-ta'iru fayaghdibu Zaidun az-zubaba. At-ta'iru fayaghdibu fayaghdabu yaghdab, ayuh, ghadabu yaghdabu, fayaghdabu Zaidun az-zubaba. Fayaghdabu, kita baca fayaghdabu, maka marah oleh Zaid akan az-zubab, akan apa nama az-zubab, iaitu Allahumma salli ala Muhammad, apa nama, Allah lupa habis dah. Apa dia az-zubab? Lalat. Jadi kat sini kita baca fayaghdabu, tak baca fayaghdaba. Sebab apa? Sebab fayaghdabu ni, yaghdabu ni ataf kepada at-ta'ir. At-ta'ir ni isim, cuma isim fa'il. Bila isim fa'il itu fi ta'wilil fa'il. At-ta'iru maknanya alladhi yatir. Alladhi yatir. Tak. Jadi bacalah fayaghdibu, tak baca yaghdab, baca fayaghdabu, tak baca fayaghdaba. Sebab apa? Sebab ataf kepada alladhi yatiru, bukan ataf kepada satu isim yang khalis fi makna al-fi'il. Boleh? Jadi kalau kita nak terjemah, kita sebut inilah alladhi yatiru fayaghdaba Zaidun az-zubaba. Yang satu perkara yang terbang, maka marah oleh Zaid, sedang marah oleh Zaid akan az-zubab. Az-zubab tu lalat. Maknanya yang terbang tadi tu lalat lah. Maka Zaid marah kawan tu. Tak sedih lah kawan tu je. Boleh. Kemudian wasani wa huwa ma tudmaru an ba'dahu wujuban sittatun. Bahagian yang kedua, iaitu huruf-huruf yang menasabkan fa'il mudhari' dengan perantaraan an. Cumanya an tu wajib disimpan. Ini ada 6. Yang pertama, kai al-jarrah kama taqaddam. Kai al-jarrah kama taqaddam. Sebagaimana telahlah lalu kita sebut sebelum ni, kai yang memansubkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri tanpa perantaraan an ialah kai yang dinamakan sebagai kai al-masdariyah. Kai al-masdariyah. Kai itu mesti didahului oleh lam. Likai la ta'saw. Lam tu disebut ataupun tidak. Kalau disebut likai la ta'saw, kalau tak disebut jika kai itu kerimani, kita takdirkan ada lam sebelum lam. Maka jika likai itu kerimani, kita takdirkan ada lam. Kalau kita tidak takdirkan ada lam, maka kai ialah kai al-jarrah. Kai al-jarrah ni kai huruf jar, maknanya samalah, maknanya ialah untuk, kerana. Tu boleh. Jadi faham, kai kalau kita takdirkan ada lam sebelum, ataupun memang jelas-jelas disebut lam, maka kai itu kai al-masdariyah. Kalau bila kai al-masdariyah, maka kai itu sendiri yang memansubkan fi'il mudhari'. Likai la ta'saw, asalnya ta'sawna. Siapa yang memasukkan ta'saw sehingga dibuang nun, masuk dengan buang nun? Kai. Okey. Kalau tidak ditakdirkan li sebelum, kalau tidak ada li sebelum, tak ada lam, dan juga tidak dalam masa sama tidak ditakdirkan, maka kai kat situ ialah kai al-jarrah. Bila kai al-jarrah, maka yang memansubkan fa'il mudhari' ialah an yang berada selepas kai al-jarrah. Begitu. Boleh? Contoh saya sebut jitu ilal madrasati kai ata'allama. Saya tidak takdirkan ada li sebelum, ada lam. Maka kai itu kai al-jarrah, maknanya ta'liliyah juga, memberi makna ta'lil. Tak, kerana, untuk. Cumanya siapa yang memasukkan ata'allama? Bukan kai. Tak, malah an yang berada selepas kai. Yang gitu beza dia. Kemudian mana? Kai al-jarrah kama taqaddam. Wa lamul juhud. Yang kedua lamu al-juhud. Lamu al-juhud. Macam mana nak kenal lam tu, lamul juhud? Kalau didahului oleh kaun yang manfi.
kalau didahului oleh kaunin yang manfi, sama ada madin ataupun mudhari'. Gini contoh ayat Quran, baca situ nahwu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Liyu'adziba, yu'adziba tu masuk sebab ada an yang wajib disimpan selepas li tu, selepas lam al-juhud tu. Macam mana nak kenal lam tu, lamul juhud? Ada perkataan ma dan juga kana sebelum tu. Kalau fa'il madhi lah, ma kana. Tak, ataupun ada lam yakun, lam yakun sebelum dia. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Kalau yang lam yakunillahu liyaghfira lahum. Jadi yaghfira bari atas. Tak, sebab apa? Ada an yang disimpan secara wujuban selepas li, dan an itulah yang memasukkan yaghfira. Boleh? Jadi macam mana nak kenal lamul juhud? Ada makana sebelum ataupun lam yakun sebelum. Boleh. Siapa yang memasukkan fa'il an yang disimpan secara wajib, bukan lam tu sendiri. Faham tu? Boleh? Boleh baca dalam kitab tu. Okey, sebab apa dinamakan sebagai lamu al-juhud? Sebab dia sentiasa jahat, sentiasa menafikan. Sentiasa datang dalam keadaan sebelum tu nafi. Ma tidak, ma tidak, ma kana tidak adalah. Tak, ataupun lam yakun, lam nafi tu. Jadi bila lamul juhud sebelum tu mesti ada ma kana, ma tu nafi. Lamul juhud sebelum tu mesti ada lam yakun, lam tu nafi. Maka bila lam tu sentiasa bersama-sama dengan nafi, maka dinamakan lam tu lam nafi. Cuma nafi ni antara nama lain bagi nafi ialah al-jahad, al-jahdu. Maka dinamakan lamul jahad atau lamul juhud. Itu rahsia dia. Boleh? Kalau kita terjemah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan tidak adalah Allah itu berkehendak untuk mengazab mereka. Gitu. Dia ada khabar kana yang mahdzuf lah. Yang mana lam tu bertakluk dengan khabar kana tu. Boleh? Jadi wa ma kana Allah tu isim kana, khabar mana? Khabarnya muridan. Tak. Lepas tu liyu'adzibahum tu tadi kita sebut lepas li tu ada an, maka an dengan yu'adzibahum tu kita ubah jadi masdar, iaitu ta'dzibahum. Akhir sekali keluarlah wa ma kana Allahu muridan ta'dzibahum, dan tidak adalah Allah itu berkehendak untuk mengazab mereka. Kalau ayat Quran yang satu lagi yang ada dalam syarah tu wa ma kan lam yakunillahu liyaghfira lahum, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tu isim yakun. Khabarnya mana? Khabarnya ialah muridan. Lam yakunillahu muridan ghufranahum. Tidak adalah Allah itu berkehendak untuk mengampunkan mereka. Kita faham ke tak ni? Aku duk syarah ni, faham ke tak? Kita tak faham. Itu lamul juhud. Yang ke seterusnya, jadi faham lamul juhud ni kaijarah tadi, lepas tu lamul juhud yang memansubkan selepas tu ialah an. Cuma an tu wajib disimpan. Seterusnya hatta. Seterusnya hatta in kana al-fi'lu mustaqbalan. Hatta memasukkan fa'il mudhari'. Kalau hatta tu apa? Kalau hatta tu berjumpa dengan fa'il mudhari' yang makna mustaqbal. Fa'il mudhari' ni kita sebut sama ada yadullu 'alal hal sekarang ataupun yadullu 'alal apa nama? Mustaqbal. Fa'il mudhari'. Contoh saya sebut ana adribu Zaidan. Adribu fa'il mudhari'. Jadi maknanya apa? Aku sedang memukul Zaid ataupun aku akan memukul Zaid.
Jadi kat sini Syekh sebut wa hatta dan hatta. In kana al-fi'lu mustaqbalan. Kalau fi'il selepas hatta tu fi'il mudhari' yang maknanya mustaqbal. Barulah ketika itu hatta memasukkan fi'il mudhari' tersebut. Contohnya bernahu hatta yarji'a ilaina Musa. Ayat penuh dia apa? Ada dalam syarah. Lan nabraha 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Lan nabrah. Lan nabrah ni bariha itulah, bariha yabrahu, nahnu nabrahu. Nak bila masuk lan, maka makna lan nabrah akan jadi apa? Macam mazala itulah, mana sentiasa. Mana kami sentiasa duduk menyembah anak apa ni? Ijil, anak lembu. Tak? Sehingga ni Bani Israel ni berkata, kami akan sentiasa menyembah anak lembu hatta sehinggalah ya raji'a ilaina Musa, sehinggalah kembalinya Nabi Musa kepada kami. Jadi kalau kita tengok kat sini, lan nabraha 'alaihi 'akifina hatta yarji'a. Yarji'a tu maknanya mustaqbal. Maknanya mustaqbal. Sebab apa maknanya mustaqbal? Okay. Sebab makna ayat ni secara keseluruhannya ialah kami akan sentiasa menyembah anak safi ini. Tak. Sehinggalah Nabi Musa kembali. Maknanya sekarang ni kita sepok Israel ni sedang menyembah. Tak. Sehinggalah Nabi Musa akan kembali. Bila Nabi Musa akan kembali? Nantilah. Jadi sekarang ni hari ni sembah. Esok Nabi Musa kembali. Jadi yarji'ah tu memberi makna esok, memberi makna mustaqbal. Bila Nabi Musa kembali je, maka mereka akan berhenti daripada menyembah. Boleh? Jadi kat sini hatta masuk pada yarji'ah, yarji'ah mansub. Sebab apa? Sebab an mudmaratan wujuban. Faham tu? Jadi hatta memasukkan kalau apa fa'il selepas tu mustaqbalan. Kat sini mustaqbal sungguhlah. Sebab apa mustaqbal? Sebab maknanya begini, lan nabraha 'alaihi 'akifin. Kami sentiasa menyembah Injil, iaitu anak safi, sehinggalah Nabi Musa kembali. Bila kembali tu yarji'ah tu, esok ke lusa ke tulat ke, asal dia kembali je kami berhentilah. Tak menyembah dah anak ni. Boleh tak? Jadi yarji'ah tu maknanya akan datang. Bila Nabi Musa kembali akan datang, kami pun berhenti. Faham tak? Okey, selesai situ. Wa au bermakna ila au illa. Seterusnya huruf seterusnya yang memasukkan fa'il mudhari' dengan an yang disimpan secara wajib ialah apa? Ialah au. Dan yang pertama kai al-jarrah, yang kedua lamul juhud, yang ketiga hatta, yang keempat apa dia? Yang keempat ialah au. Boleh? Au wa au bermakna ila. Au memasukkan fa'il mudhari' kalau au tu datang dengan makna ila, sehingga. Dhabit au tu datang dengan makna ila ialah sesuai untuk kita letak ataupun sesuai untuk kita gantikan perkataan au tu dengan ila. Maknanya tak lagi. Okey. Au illa ataupun au tu datang dengan makna illa. Boleh? Kakaulihi contohnya. Sebelum tu kita sebut dulu. Macam mana kita nak bezakan au tu datang dengan makna ila, sehingga, ataupun illa, kecuali ataupun melainkan. Caranya ialah kalau au dengan makna ila, dhabitnya ila apa? Iza kana ma qabla yanqadi syai'an fa syai'an. Kalau sebelum au itu berakhir sedikit demi sedikit. Tu. Itu au dhabit. Au datang dengan mana? Dengan mana apa? Dengan makna ila. Kalau au tu datang dengan makna illa, maka dhabitnya apa? Dhabitnya ialah perkara sebelum au tu berakhir sekaligus. Boleh?
Bila nak habis lah ilmu nahwu ni. Letih belajar nahwu. Maksudnya apa? Ya Allah. Sekejap Jadi semula kita sebut perkara yang keempat yang memasukkan fa'il mudhari' dengan perantaraan an wujuban ilah au. Bila au tu memasukkan fa'il mudhari', kalau au tu datang dengan makna ila ataupun datang dengan makna illa. Apa dhabit au tu datang dengan makna ila? Dhabitnya ialah kalau sebelum au itu, kalau fa'il sebelum au itu berakhir sedikit demi sedikit. Fa'il sebelum au itu berakhir ataupun selesai terlaksana sedikit demi sedikit. Adapun au dengan makna illa yang bermakna kecuali ataupun melainkan, dhabitnya ialah perkara pertama akan berakhir bila mana berlakunya perkara kedua. Itu kalau au tu datang dengan mana illa. Ataupun dhabit lain yang disebut oleh sebagian ulama ialah kalau fa'il sebelum tu berakhir sekaligus. Berakhir sekaligus. Faham tu? Okey. Jadi kat sini tengok. La astasilanna as-sa'ba au udrikal muna. Selepas au tu bagi atas au udrikal muna. Makna syair ni ialah la astasilanna. Aku akan menganggap as-sa'ba. La astasilanna as-sa'ba. Aku akan menganggap as-sa'ba, kesusahan itu sahlan, mudah. Itu mana astasilanna. Aku anggap benda yang sa'b sahlan. Astasilanna itu daripada sahal, mudah. Aku anggap mudah. Jadi aku anggap perkara yang sa'ab sebagai mudah. Aku akan menganggap perkara yang susah itu sebagai mudah. Ataupun sehinggalah, au itu maknanya sehinggalah, ila, au itu maknanya ila, sehinggalah aku mencapai kejayaan. Ataupun cita-cita. Muna itu jamak kepada maniyah. Jamak kepada maniyah. Boleh? Jadi kat sini au tu datang dengan mana? Ila. Sehingga. Ya, la astasilanna as-sa'ba. Aku akan anggap benda yang susah itu sebagai sahlan, mudah. Au udrikal muna, sehinggalah aku capai cita-cita aku. Fama qadatil amalu illa lisabiri. Maka tidaklah tunduk cita-cita, impian itu melainkan bagi orang yang sabar. Jadi kat sini au memansubkan udrika dengan perantaraan an yang disimpan secara wajib. Au kat sini maknanya apa? Ila. Kenapa au kat sini dengan makna ila? Kerana ada dhabit. Apa dhabit dia? Dhabitnya ialah sebelum daripada au itu satu fi'il yang apa? Yang berakhir sedikit demi sedikit. Boleh?
Begitu cerita dia. Apa makna berakhir sedikit demi sedikit tu? Maknanya aku akan sentiasa menganggap apa-apa sahaja yang susah sebagai susah sebagai senang, sehinggalah aku capai kejayaan. Jadi sebelum au tu ada fi'il la astasilan as-sa'ba. Fi'il tu dia jenis yang qadi syai'an fa syai'an. Apa makna yang qadi syai'an fa syai'an? Contoh hari ni ada ujian. Kita anggap ujian ni apa? Mudah. Tak, maka esok ada ujian lagi, kita anggap ujian tu mudah. Esok ada ujian lagi, kita anggap ujian tu mudah. Ada ujian lagi, kita anggap ujian tu mudah. Jadi anggapan kita ke atas mana-mana ujian yang datang, mana kita jadikan mana-mana ujian yang datang sebagai mudah tu, perkara tu berlaku sikit-sikit. Maknanya hari ni ada ujian, kita anggap benda tu mudah. Tak, dan kita teruskan usaha kita untuk kita capai kejayaan. Esok datang ujian lagi, dan kita anggap perkara tu mudah, dan kita pemudahkan urusan. Kita anggap benda tu susah, tapi kita anggap benda tu mudah. Supaya apa? Kita dapat kejar cita-cita kita. Tak, lusa datang lagi ujian, kita anggap perkara tu perkara mudah juga. Tak, supaya apa? Supaya kita dapat kejar cita-cita kita. Itu maksud bagi astasilan nasabah tu, astasilan na tu, satu perkara yang qadi syai'an, yang satu perkara yang qadi syai'an fa syai'an. Ujian tu pelbagai banyak. Setiap kali datang tu kita anggap benda tu mudah. Kita anggap benda tu mudah. Maka astasilan nasabah tu menganggap sesuatu tu mudah berlaku sedikit demi sedikit, gitulah, lebih kurang. Okey, yang kedua, wa qawlihi, ini contoh bagi au tu datang dengan makna illa, melainkan. Kasartu ku'ubaha au tastaqima, aku patahkan dia punya buku-buku buku-buku apa? Buku-buku lali. Ka'ban ni ku'ub. Au tastaqima. Aduh lah. إذا اشتد علي جانب قوم رمت تلينهم حتى يستقيموا ومن لا تصلح له الملاينة عاملناه بالمخاشنة إلا أن يستقيم فالغمز كناية عن اللين. Apa maksud kasar tu ku'ubaha, aku patahkan dia punya, apa makna ku'ub sini? Akan buku lali. Oh, letih lah weh. Mana? Buku-buku lembing. Lembing ni apa? Yang kita bunuh orang tu lah, kita baling lembing kan. Ni buku-buku lembing. Ni buku-buku lembing, bukan buku lali. Jadi aku patahkan buku-buku lembing au tastaqima, sehinggalah apa? Ya, doa. Al-makna idza ishtadda wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin kasartu ku'ubaha aw tastaqima. Al-makna idza ishtadda alayya janibu qaumin rumtu talinahum hatta yastaqimu wa man la tasluh lahu al-mulayanah. Allah Alam maksud dia boleh.
Jadi maksud sudut bahasa biasa tu boleh tak terjemah. Maksud sebenar tu Allah Alam. Aku akan mematahkan buku-buku lembingnya sehinggalah tastaqimah. Tastaqimah ni istiqamah. Istiqamah maknanya apa? Baik, lawan kepada bengkok. Boleh? Jadi kat sini disebut kasartu qu'ubaha hatta tastaqima. Aku akan mematahkan buku-buku lembing illa tastaqima, melainkan kalau tastaqima. Wallahu a'lam nak terjemah. Letih. Kalau contoh lain yang lebih mudah ialah, yang lebih mudah untuk kita faham dalam kawakib, dalam apa? Suara pun tak ada. Aduh lah. Dalam Al-Fawaqidaniyah tu disebut la'aqtulanna al-kafira aw yuslima. Tu yang tu lebih mudah lah contohnya. Main dengan syair ni pening. La'aqtulanna al-kafira aw yuslima. Aku sesungguhnya aku akan bunuh orang kafir aw yuslima. Yuslima bagi atas. Sebab apa? An memasukkan dia. An memasukkan dia. An yang ada selepas aw tu lah. Jadi aw kat sini maksudnya apa? Aw kat sini maksudnya illa. Apa dhabit aw datang dengan mana illa? Yang pertama tadilah perkara yang kedua, perkara yang pertama kita berhenti kalau berlaku perkara kedua. Kat sini la aqtulanna al-kafira aw yuslima. Aku akan bunuh ataupun aku akan bersungguh-sungguh bunuh orang kafir sehinggalah dia masuk Islam. Jadi aku berhenti bunuh kalau dia masuk Islam. Kalau tak masuk Islam baru aku bunuh. Jadi perkara pertama iaitu bunuh berhenti, terhenti, kita tak buat dah kalau dah masuk Islam. Ataupun kita sebut perkara fa'il sebelum aw tu, dia tu yang qadi syai'an wahidan, maknanya berlaku sekaligus. Jadi la aqtulanna al-kafira, bunuh sekaligus je. Sekali tarik mati ya. Dia tak ada bunuh sikit demi sikit. Tak. Kalau kita cocok badan apa tu, kita sepok terajang kawan tu bukan bunuh, tu seksa. Tapi kalau sebut sahaja bunuh, maknanya sekaligus mati. Jadi perbuatan bunuh tu berlaku sekaligus. Maka aw tu datang dengan mana? Illa. Jadi aku akan bunuh dia melainkan kalau dia masuk Islam. Sikit lagi. Wafa'us sababiyah wa wawul ma'iyah masbuqaini binafyin mahdin atau talabin bil fi'l. Yang seterusnya yang kelima dan yang keenam, huruf yang kelima yang keenam yang memasukkan fi'il mudhari' ialah fa'us sababiyah, fa yang memberi makna sebab. Maknanya sebelum daripada fa, punca berlakunya perkara selepas fa. Wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah maknanya apa? Sebelum waw dengan selepas waw tu berlaku serentak. Tu wawul ma'iyah. Bila fa'us sababiyah dengan wawul ma'iyah ni memansubkan, bila mansbuqaini binafyin mahd, kalau didahului oleh penafian yang pure, tanpa ada makna isbat, memang makna pure 100%, memang makna nafi 100%. Atau talabin bil fi'il, ataupun ada makna talab, permintaan lah. Permintaan sama ada fi'il amr dan sebagainya. Nahu la yuqda alaihim fayamutu. Jadi alaihim fayamutu asalnya yamutuna. Yamutuna. Jadi fa tu fa'us sababiyah. Fa'us sababiyah. Ya, yang memasukkan yamutu ialah an yang mudmaratan wujuban. Cukup syarat tak? Fa sababiyah tu nak memasukkan cukup. Sebab apa? Didahului oleh nafi yang mahad, iaitu la yuqda. Tidak dihukumkan ke atas mereka, maka mereka mati. Boleh? Jadi tidak mati tu, tak? Dia punya punca apa? Dia punya sebabnya ialah sebab tidak yuqda alaihim, tidak diqadakkan ke atas mereka, maka mereka pun tak matilah. Wa nahwa ya'lam as-sabirin. Wa ya'lam jadi bagi atas, sebab apa? Waw tu wawul ma'iyah. Boleh tengok makna ni. Wala tatghaw fi fayahil 'alaikum ghadabi. Maksudnya apa? Jangan kamu buat jahat padanya, maka akan apa? Datang kepada kamu kemarahanku. Akan menimpa ke atas kamu kemarahanku. Jadi fa tu kita panggil fa'us sababiyah. Siapa yang memasukkan yahilla an,
yang mudmaratan wujuban. Apa makna fa'u sababiyah? Maknanya perkara sebelum punca kepada berlakunya perkara selepas. Jadi nak turun bala ni, fa yahilla alaikum ghadabi, datangnya kemarahan Allah Ta'ala ni bila mana kamu buat turian, kamu buat jahat pada Allah Ta'ala, kamu buat jahat kepada makhluk dan sebagainya. Kemudian la ta'kulis samaka wa tashrabal labana wa tu wawul ma'iyah. Maknanya jangan makan ikan dalam masa yang sama kamu minum susu. Itu maksudnya. La ta'kulis samaka wa tashraba, bagi atas. Sebab apa? Wa tu wawul ma'iyah. Jadi jangan makan ikan dan juga dalam masa yang sama kamu minum susu. Kita faham makna dalam masa yang sama tu melalui baris lah. Bila sebut wa tashraba, maka wa tu wawul ma'iyah, memasukkan dengan perantaraan an. Jadi diterjemahkan jangan makan ikan dalam masa yang sama kamu minum susu. Kalau kita baca wa tashrabu, dia jadi ataf, dia jadi satu ayat yang lain. Jangan makan ikan, tapi apa, wa tashrabul labanan, minum susu ikut mu lah, tak ada masalah. Kalau kita baca bagi bawah, dia akan ataf pada ta'kuli jazam, la ta'kul as-samaka wa tashrab al-labana. Maknanya jangan makan ikan dan jangan makan susu. Boleh? Larangan tu ke atas dua-dua. Tapi kalau baca wa tashraba, larangan tu bukan sudut larangan tu pada ikan. Susu tu dilarang juga. Dilarang tu kalau makan serentak dengan ikan. Tapi kalau asing-asing tak ada masalah, boleh, tidak ada masalah. Faham tu? Jadi larangan kat sini larangan ma'iyah. Tahu mana ma'iyah tu? Waw tu lah, wa tashraba. Faham tu? Okey, dia bukan sekadar dua ni sahaja, bukan sekadar fa'us sababiyah, bukan sekadar nafi mahad ataupun talaq bi fi'il. Dia banyak lagi disebut sebagai al-ajwibah as-samaniyah. Kalau dalam syarah tu banyaklah. Wa talab atau talabin bil fi'il tu dalam matan tu, talab tu yashmal sab'ata asya', menakumi 7 perkara. Amar, doa, istifham, ard, lepas tu tahdid, tamanni dan sebagainya. Boleh contoh kita ambil satu. Kita ambil apa? Kita ambil yang mudah. Kita ambil yang mudah, istifham. Istifham ni talab jugalah, permintaan. Apa yang kita minta? Jawapan. Mas muka, apa nama kamu? Kita minta dia bagi jawapan kepada kita. Jadi istifham ni termasuk bawah talab. Jadi kita sebut hal ta'ti ni fa'ukrimaka, adakah kamu datang kepada aku maka aku muliakan kamu. Jadi fa'ukrima baca bagi atas. Sebab apa? Fa'u sababiyah. Apa makna fa'u sababiyah? Sebelum daripada fa, sabab kepada berlakunya selepas daripada fa. Selepas daripada fa ni memuliakan. Macam mana aku nak memuliakan? Kamu datang dulu. Datang tu sebelum fa. Ukrimaka selepas fa. Kamu datang, lepas tu aku muliakan kamu. Gitu. Contoh lain apa? Zurni fa ukrimaka. Ziarahlah aku, maka aku akan muliakan kamu. Ni fi'il mudhari'. Fi'il amar, zurni. Itu talab tu, talab bil fi'il. Zurni, ziarahlah aku fa ukrimaka. Maka ukrima bagi atas sebab apa? Sebab dilalui oleh talab bil fi'il. Boleh baca yang lain pun samalah. Allahu a'lam bissawab. Nanti kita baca wal jawazin. Allah a'lam antum faham ataupun tidak, saya pun tak tahu. Tapi perbahasan benda ni, kalau contoh tu datang dalam bentuk bukan syair, dia mudah je. Bila syair ni susah lah. Terus terang saya sebut susah. Hatta kalau kita kadang kita baca terjemahan pun apa tu, kita baca makna dia pun susah. Syair ni susah. Nak faham tu susah. Allah alam. Jadi kesimpulan dia, perkara kedua yang memasukkan fa'il mudhari' ialah huruf-huruf yang memasukkan fa'il mudhari' dengan perantaraan an yang apa tu, wujuban. Ada berapa? Ada 6. Apa dia? Yang pertama, ialah
kai al-jarrah. Yang kedua lamul juhud. Yang ketiga hatta. Yang keempat au. Yang kelima fa'us sababiyah. Yang keenam wawul ma'iyah. Dengan syarat-syarat yang telah dibincangkan. InsyaAllah nanti kita masuk wal jawazimu Samaniyata Ashar. Kita habiskan secepat mungkin kita ni. Letih dah baca nahu. Lepas tu kita fokus pada fiqh sajalah, wallahu'alam. Tiba-tiba tak ada suara, pelik juga. Tadi saya tak nak menjerit. Semua menjerit. Ada soalan tak? Ada sebarang soalan tak? Cuba tanya sikit apa-apa soalan. Kalau tak ada soalan, faham ke tak ni? Lepas ni kalau nak baca nama kita baca kitab Ma'asarah lah. Pening dah baca kitab Turah. Kitab Turah ni kena berdepan, kena tulis atas apa-apa tulis apa semua bagian. Letak pening. Apa dia soalan apa? Allah Rabbi. Apa dia soalannya apa? Ustaz Syahmi. Mana soalannya? Kan sedang menaik. Tak apa, saya tunggu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Kai jarrah. Kai ada dua. Pertama kai al-masdariyah. Yang mana kai itu kita boleh ubah fa'il selepas tu menjadi masdar. Tanda kai masdariyah, sebelum kai itu ada lam, sama ada ditakdirkan ataupun memang wujud pada sebutan likai. Kalau tidak ada lam, sama ada ditakdirkan ataupun memang wujud secara jelas, maka kai itu kai jarrah. Kai huruf jar. Jarrah tu huruf jar lah. Kai yang menjarkan. Boleh? Jadi adakah kai itu akan memasukkan fa'il mudhari', tapi dengan perantaraan an yang disimpan secara wajib. Begitu. Jadi an, contoh, uridu an jitu ilal madrasah kai ata'allama. Kai ata'allama mana kai an ata'allama, cuma an tu tak boleh kita zahirkan. An ata'allama tu, an tu al-masdariyah. Ata'allama tu fa'il lah, kita boleh ubah. Ata'allama at-ta'allum kan, masdar. Jadi akhir sekali kita ubah jadi isim ataupun jadi masdar. Maka keluarlah jitu ilal madrasati kai at-ta'allum, kai at-ta'allumi ataupun li ta'allumi lah. Kai itu masuk pada fi'il mudhari' kan. Jadi bila kita ubah li ta'allumi, tu boleh. Ustaz Syahmi, yang lain ada soalan? Di Mesir kalau nahu ni Maulana Syekh Fauzi lah. Andai sungguh kawan tu Nahu saraf, ilmu alat ni. Bapak ustaz, bapak hebat. Dia baca semua benda. Okey, cukup sekadar tu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.